Dan mereka bertanya, daripada manakah air ada di sini? Mereka tidak percaya betul Allah. Kitab Islam semuanya Allah letakkan di sini untuk kita berada di sini. Dan mereka mencari di manakah, bagaimanakah air boleh sampai di sini, sebab planet lain semua tak ada air. Dan Allah letakkan kita di bumi ini dengan penuh kenikmatan sebagai ujian. Dalam masa yang tertentu, daripada kita mukallaf sampailah kita hari terakhir kita diberi ujian. Setiap yang kita buat semua ada markah. Oleh sebab itu, bahagialah mereka menjadikan masa-masa mereka dengan markah yang sentiasa markah 10 markah penuh. Mudah-mudahan kita hari ini markah penuh 10. Mudah-mudahan perfect. Dan bagaimanakah mereka menjawab? Dan perkara ini izinkan saya untuk bincangkan pandangan mereka. Mereka mengatakan air yang kita minum ini lebih tua daripada bumi ini sendiri. Air yang kita minum ini lebih tua daripada langit, lebih daripada matahari. Dan mereka terpegun, tak boleh jawab lagi. Mereka sangka air terjadi di bumi, tetapi bila mereka kaji, air ini lebih tua daripada bumi, dan mereka tersekat di situ. Bagaimana mereka tahu tua pada bumi? Mereka tengok unsurnya. Air di lautan ini tua daripada bumi sendiri. Mereka tengok kepada air yang konten dia ataupun komponen dia ialah hidrogen dan oksigen. Hidrogen ada isotop, maaf saya cakap secara saintifik sikit. Dan hidrogen ada 3 isotop. Kalaulah dia sama tua dengan bumi, dia ada H yang pertama, isotop pertama. Tetapi air yang kita minum isotop yang ketiga, maksudnya lebih tua daripada bumi ini. Saintis tak boleh jawab. Maksudnya air Allah ciptakan lebih awal daripada bumi ini sendiri. Dan ini bagaimanakah kita mengkajinya? Sedangkan kita menumpang ilmu mereka, sedang mereka tidak beriman. Apalah yu'minun, kenapa mereka tidak beriman apabila mereka mengkaji perkara yang sangat hebat? Oksigen yang demikian, H2O, O yang kita biasa lihat ini, kita hisap ini ialah O dengan isotop yang pertama. Tapi yang kita selalu hisap ini isotop 16, yang kita temui dalam air isotop 18. Lebih tua daripada bumi ini sendiri. Ini mereka tak jawab, kita juga tak jawab. Jawapannya subhanallah. Itulah yang Allah takdirkan. Air Allah ciptakan lebih awal daripada bumi ini. Dan ingat, Allah beritahu dalam surah lain bahawa arasy Allah di atas air. Dan tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa bagaimanakah air sampai ke bumi, sedangkan semua planet tidak ada air. Tiba-tiba bumi kita ni penuh dengan air. Mereka tidak percaya kepada Allah. Allah letakkan bumi ini untuk diuji kita, dan di sinilah kita sedang diuji. Dan rupa-rupanya air daripada langit. Air bukan daripada bumi, asalnya air curahkan daripada langit ke bumi, bukan hujan. Hujan ini kemudian, yang asalnya tidak ada air, air Allah curahkan ke bumi ini. Dan kita lihat di dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah dibawa oleh Jibril ke syurga Sidratul Muntaha dan bertemu dengan 4 sungai. 2 daripadanya sungai Raib, dan 2 lagi sungai yang zahir. Sungai zahir itulah sungai Nil dan sungai Furat atas langit yang ke-7. Dan berbagai-bagai tafsiran, apakah namanya sama ataupun hakikatnya tidak sama. Rasulullah beritahu sungai Furat dengan Nil atas langit. Dan Imam Nawawi yang mensyarahkan hadis ini mengatakan asal sungai Nil daripada langit yang ke-7. Payah nak faham. Hari ini baru kita faham bahawa seluruh air atas bumi kita ini asal daripada langit. Asalnya daripada langit. Asalnya bumi kita tidak ada air sedikit pun. Semua air daripada langit yang Allah turunkan, bukan daripada awan. Dalam Al-Quran Allah menggunakan wanzalna minas sama. Allah turunkan air daripada langit. Ada yang Allah sebut wanazalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan air daripada langit, ini hujan. Tetapi Allah menggunakan wanzalna ini turun sekali. Tapi Al-Quran ialah nazala, maksudnya tanzil, berkali-kali turun. Tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan wanzalna minas sama, kami turunkan air sekaligus daripada langit. Apakah ini yang maksudkan? Wallahu a'lam. Dan misteri air masih tidak dapat kita jawab sampai hari ini. Ilmu manusia sangat sedikit. Dan kata Imam Nawawi daripada hadis ini, maksudnya
sumber sungai kita dari langit. Dan orang yang berfikiran barat tidak boleh terima ini. Dan inilah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim yang menyatakan bahawa Aslul Nil wal Furat min jannah, dan asal ulu sungai Nil dan sungai Furat pada langit daripada surga. Wa annahuma yakhruja min asli sidrah, dan asal sungai lah daripada satu muntaha. Summa yasran haitsu syaallah, kemudian air itu turun ke mana yang Allah suka lagi. Summa yanziru ila al-ardi, dan akhirnya sampai ke bumi. Itu kata Imam Nawawi. Saintis mengatakan air atas bumi ini daripada langit semuanya, tak ada satu pun yang asal bumi. Dan subhanallah, asal bumi kita ini, kata saintis, asalnya Allah turunkan air penuh, tidak ada satu pun daratan. Dan ini bertepatan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa asal bumi kita ini seluruhnya lautan yang tidak ada daratan. Dan saintis mengatakan demikian. Dia kata water, seluruh alam kita ditutupi oleh air. Dan di manakah bumi pertama muncul? Mereka tidak menjawab, tetapi dalam hadis hadis ini walaupun dikeluarkan oleh Bahaki, tarafnya tidak kuat, tetapi memberikan tematara. Sebab dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahawa tempat pertama daratan yang muncul di dalam lautan, seluruh bumi ini lautan dalam hadis ini. Maka muncul bumi pertama di tengah-tengah lautan. Bumi itulah bumi Mekah, tempat Kaabah berada. Itulah bumi yang paling tua di atas muka bumi ini. Tapi sayang, ahli geologi tak pernah kaji batu batan di Mekah sepatutnya berdasarkan hadis ni paling tua di atas muka bumi. Dan mereka mengisytiharkan di asal dia paling tua. Orang Amerika mengatakan di Amerika paling tua, orang Rusia kata di Rusia paling tua. Orang Islam tidak mengkaji. Sedang hadis ini menyatakan bahawa bumi yang pertama muncul tengah-tengah lautan ialah Mekah. Itu sebab namanya Ummul Qura. Bumi pertama, induk bumi berada daripada Mekah. Daripada Mekah lah Allah perluaskan bumi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan cukup indah tuan-tuan. Inilah Mekah, tempat bumi pertama berdasarkan hadis tadi. Kemudian bumi lain diperluaskan daripada bumi ini menjadi daratan dan benua yang lain. Dan Mekah masih kekal di tempat tengah-tengah benua. Dan inilah Ummul Qura. Dan tuan-tuan, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, fa inna tahta bahr nara wa tahtana bahran. Di bawah lautan ada api. Di bawah api ada lautan. Dan berbagai tafsiran yang diberikan oleh ahli tafsir. Dan sekarang kita temui di bawah bumi kita ini ada lava yang sangat panas. Di bawah lautan ini ada lava bumi yang sangat panas. Atau apakah ini maksudnya api yang Rasulullah maksudkan? Pada tahtal bahri naro, di bawah lautan ada api. Sekarang kita lihat magma, api yang keluar daripada pecahan ataupun gunung berapi. Kita masih lihat merah menyala seperti api. Di bawah itu ada lautan. Di bawah api ada lautan. Dan sekarang baru ditemui bahawa bawah bumi kita ini ada lautan yang sangat luas. Di lapisan yang keempat, subhanallah, baru temui dalam 10 tahun lepas. Rasulullah sebut di bawah lautan ada api. Bawah api ada lautan. Sekarang mereka temui lapisan yang keempat, satu strata, 1, 2, 3, 4. Itu lautan yang sangat-sangat luas. Lautan di bawah bumi, lapisan yang keempat. Tak ada siapa yang pernah turun ke langit keempat. 600 di bawah, 600 km di bawah bumi kita ini ada lautan yang sangat luas. Lautan ini air tawar. Subhanallah. 3 kali lebih volume dia daripada lautan di atas muka bumi. Tetapi air di atas muka bumi ialah masih di sini tawar. Terperanjat saintis, bagaimanakah di bawah bumi kita yang tak pernah disangka ada air simpanan yang sangat banyak. 3 kali volume daripada lautan kita. Baru temu 8 tahun lepas. Baru 8 tahun lepas ditemui. Dan ini mukjizat yang agung. Rasulullah menceritakan di bawah api ada lautan. Di bawah lautan ada api, bawah api ada lautan. Dan ini mukjizat yang agung. Dan apakah ini punca sungai kita, tuan-tuan? Dan sekarang mereka temui ada tempat dalam 400 km bawah atau 400 batu ke bawah.
mereka telah temui dengan alat sekarang, teknologi. Temui laut yang sangat luas. Sebagaimana yang Rasulullah sebut tadi, 8 tahun lepas baru temui. Dan apakah inilah punca segala sungai? Apakah air ini yang Allah turunkan daripada langit dan disimpan di situ? Wanzalna minal ma' minas sama'i ma'a, dan kami turunkan air daripada langit. Waskannahu fil ard, dan kami simpan dalam bumi, dalam ayat Quran. Kami simpan air yang kami turun. Wanzalna, ayat Allah menggunakan perkataan anzalna. Tetapi dalam ayat lain Allah mengatakan nazzalna, hujan. Tetapi anzalna sekali turun. Waskannahu fil ard, kami simpan air itu dalam bumi, kata Allah. Apakah ini? Wallahu a'lam. Sebab antara ahli tafsir dengan saintifik yang bersatu pada satu diri jarang berlaku, dan kita suka faham daripada dua-dua perkataan. Dan ditemui kait pekanji je yang mengatakan jumlah air, volume air di bawah itu 500,000 kilometer kubik. 0,5 juta kilometer kubik. Subhanallah, air yang ada di bawah ini Allah letakkan untuk kehidupan manusia, yang menjadi sumber segala sungai, tasik dan segalanya. Tuan-tuan, kita pergi ke hulu sungai. Kemanakah dia berhenti di hulu sungai? Akhirnya tidak ada sungai lagi. Di manakah dia bermula? Cuba tanya, daripada mana air ini? Dari manakah air ini bermula? Sedangkan air yang sungai tak pernah kering, beribu tahun, berjuta tahun barangkali, tak pernah kering. Daripada mana air ini sumbernya? Kalaulah sebab hujan, bila kemarau air berhenti. Tetapi air tak pernah berhenti. Tuan-tuan pergi ke Ipoh, sampai ke Tapah, tengok sebelah kanan, air mencurah-curah turun. Waktu hujan kita kata air hujan. Kemarau 6 bulan air masih mencurah turun. Dari mana air ini? Semua turun ikut graviti, kata saintis. Semua turun ke bawah. Tapi bagaimanakah air boleh naik ke atas? Saintis tak boleh menjawab. Banyak X-file yang tak dapat dijawab oleh saintis. Dan itulah subhanallah, itu jawapannya.